Hai, nama saya Sanggita, anak perempuan Balu dengan nombor matriks A174949. Saya ingin membentangkan projek akhir bagi modul asas-asas sains data pengangkutan. Ini adalah pengenalan. Tugasan ini melengkapi 10 soalan. Ini adalah tugasan yang diberikan. Soalan pertama, kita perlu kirakan pengeluaran dan penarikan bagi setiap bandar. Kadar pengeluaran bagi setiap rumah ialah 2.2, jadi kita darabkan setiap unit jumlah unit rumah dengan 2.2 untuk mendapatkan jumlah pengeluaran. Kadar penarikan bagi setiap 100 meter persegi luas lantai pula 3.3, jadi kita darabkan data luas lantai ini dengan 3.3 dan bahagikan dengan 100, so kita dapatkan jumlah penarikan. Sekiranya 65 perjalanan menggunakan kereta persendirian dan isi kereta ialah 1.9 orang per kereta, kita perlu darabkan semua data ini dengan 65% dan bahagikan dengan 1.9. Jadi ini ialah jumlah pengeluaran dan penarikan yang menggunakan kereta persendirian. Daripada data tadi, kita perlu samakan jumlah pengeluaran dan penarikan dengan mendapatkan purata. Lepas tu, kita perlu seimbangkan semua data, semua pengeluaran dan penarikan bagi setiap bandar. Ini adalah matriks perjalanan asalan tujuan. Sekiranya 70% perjalanan tadi antara bandar menggunakan lebuh raya, kita perlu darabkan semua perjalanan ini bagi setiap bandar dengan 70% untuk mendapatkan pengeluaran dan penarikan yang menggunakan lebuh raya. Daripada data tadi, kita perlu samakan jumlah pengeluaran dan penarikan dengan mendapatkan purata dan kita perlu menyeimbangkan semua pengeluaran dan penarikan bagi setiap bandar seperti yang ditunjukkan dalam jadual ini. Ini adalah matriks perjalanan asalan tujuan bagi perjalanan yang menggunakan lebuh raya. Kita perlu umpukan pengaliran lalu lintas kereta di antara bandar-bandar bagi kedua-dua arah. Ini adalah visual yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan kedua-dua arah antara bandar. Okey, jika kadar tol yang dikenakan sebanyak 20 sen bagi setiap kilometer, kita perlu kirakan jumlah kutipan tol. Untuk mendapatkan jumlah kutipan tol, kita perlu darabkan 20 sen dengan jarak antara setiap bandar. Untuk mengira jumlah kutipan per bandar, kita perlu darabkan jumlah kutipan tol dengan jumlah kereta yang memasuki tol tersebut. Ini adalah jadual yang menunjukkan jumlah kutipan dari semua tol dari bandar A ke bandar F. Ini pula menunjukkan jumlah kutipan dari semua tol dari bandar F ke bandar A. Jadi jumlah tol yang ditunjukkan dalam jadual-jadual tadi merupakan jumlah kutipan tol bagi perjalanan sehala sahaja. Bagi mendapatkan jumlah kutipan tol bagi perjalanan pergi balik, kita perlu darabkan jumlah kutipan tol perjalanan sehala dengan 2. Jadi kita dapatkan data macam ini. Pengaliran lalu lintas yang saya kira tadi ialah perjalanan sehari. Jika 30% pengaliran ini adalah dalam masa 1 jam puncak, kita perlu kirakan pengaliran maksimum per jam. Jadi kita ketepikan 1 jam yang jam puncak tadi, jadi kita ada 23 jam per hari dan kita perlu kirakan 70% sahaja untuk mendapatkan pengaliran maksimum dari satu bandar ke bandar yang lain. Maka kita dapat macam ini, kita darabkan data dengan 70%, dapatlah data macam ini. Ini pula perjalanan dari bandar F ke bandar A dan kita lukiskan visual umpukan perjalanan antara bandar. Ketebalan garisan ini menunjukkan jumlah perjalanan dari satu bandar ke bandar lain. Okey, jika muatan jalan raya ialah 1,800 kereta per jam, berapa lorong lebuh raya ini patut dibina? Jadi, kita perlu menentukan berapa banyak kereta yang melalui dari dari satu bandar ke bandar lain. Jadi kita kirakan perjalanan dari semua bandar dan kita jumlahkan. Ini pula menunjukkan jumlah perjalanan dari bandar F menghala ke bandar A. Kesimpulannya, memandangkan tidak terlalu banyak kereta yang menggunakan jalan raya, sekiranya kita ketepikan 1 jam yang merupakan waktu puncak, jumlah kereta dari kedua-dua arah macam tidak memerlukan lorong baru. Hanya jalan menghala ke F saja yang dilihat memerlukan lorong baru. Tetapi namun kita tidak boleh konklusikan bahawa kita tidak perlukan lorong. Jadi kita includekan 1 jam yang merupakan waktu puncak tadi untuk membuat kesimpulan mengenai keperluan lorong baru. Maka berdasarkan umpuan slide visualisasi tadi, kita akan kalikan dengan 30% setelah mendapatkan jumlah kenderaan pada waktu puncak, kemudian kita bahagikan dengan 1,800 untuk menentukan sama ada lorong baru diperlukan atau tidak. Ini adalah data yang diperoleh daripada umpukan perjalanan dari bandar A ke F. Ini adalah data yang diperoleh daripada umpukan dari bandar F ke bandar A yang perjalanan tadi. Okey.
ini adalah kesimpulan jumlah lorong yang diperlukan dari setiap bandar. Okey. Sekian, terima kasih.